Okey, jadi hari ini kita nak memahami tentang spirulina. Macam mana dia boleh menguatkan sistem imun kita. Okey. Jadi pada minggu lepas kita telah mengatakan bahawa spirulina ni dia memang banyak baik untuk nutrisi yang seimbang. Sebab nutrisi yang seimbang ni dia memang berkaitan dengan sistem imun kita. Di hari ini kita nak fokus, okey, fokus kepada alkaline spirulina. Okey, dia macam berkaitan dengan minggu lepas dan hari ini kita nak fokus kepada fungsi alkaline spirulina dalam menguatkan dan juga menseimbangkan, okey, seimbangkan sistem imun kita. Jadi sebelum kita masuk topik kita, nak tanya anda semua, okey, sejak COVID-19 ini berlaku, okey, tahun 2020 sampailah sekarang, okey, adakah anda masih ingat, okey, macam mana sistem imun kita dalam badan kita berfungsi? Kita kena recap. Okey, dalam immunity dalam badan kita, dia ada dua jenis yang utama. Yang pertama, okay, innate immunity, dan kedua immunity adaptive. Okay, innate dan adaptive. Okay, dan kedua-dua jenis immunity ni dia boleh melindungi, okay, melindungi badan kita. Okay, perbezaannya innate, okay, innate masa kita dilahirkan dia telah adalah. Jadi tapi pada badan kanak-kanak ni dia belum lengkap lagi, badan dia yang immunity level dia belum lengkap lagi, jadi dia tak kuat macam orang dewasa. Untuk adaptif ni dia berkaitan dengan alam sekitar, yang benda kita makan, yang di mana kita tinggal, okay, temperature, suhu, jadi dia macam ditubuhkan, dilatihkan. Okay. Jadi innate ini dia ada respon yang sangat-sangat cepat, sangat laju. Okay, contohnya masa ada bakteria dikesan dalam badan kita akan hapuskan, okay, hapuskan dia. Dan untuk adaptif, okay, adaptif dia kena pakai masa sedikit. Mungkin dia perlu beberapa hari, beberapa minggu untuk lawan, okay, untuk lawan bakteria tersebut ataupun virus tersebut. Okay. Jadi untuk innate dia merupakan pertahanan pertama, okay, pertahanan pertama, yang termasuklah kulit kita, okay, air mata kita, okay, air mulut kita, mungkin air hidung kita, okay, ataupun ada juga lilin, okay, lilin dalam telinga kita. Semua ni merupakan innate pertahanan pertama. Okay. Lepas pertahanan pertama ni akan sampailah pertahanan kedua, dan banyak-banyaklah sel-sel imun yang kita akan nampak. Okay, dalam sel-sel ini kita nak anda ingat macrophage, okay, macrophage cell, dan kedua NK cell, okay, NK cell. Anda tak perlu faham apa yang sangat-sangat detail tentang dua ini, tapi just ingat saja, okay, ingat dulu macrophage dan NK cell, sebab dia akan makan semua bakteria ataupun menyerang, okay, bakteria yang termasuk dalam badan kita. Okay, jadilah badan kita tak akan jatuh sakit, okay, tak akan dapat penyakit-penyakit lah. Untuk adaptif, okay, untuk adaptif, lepas dia akan activate lepas masa pertahanan pertama kita kalah, okay, kalah, lepas tu bakteria masuk lagi, lepas tu pertahanan kedua adaptif akan diaktifkan. Okey, dia ada sel T, sel B, okey. Dia dapat notice lah, dia akan notice bakteria dan dia akan menyerang bakteria sebab dia perlukan masa untuk mempelajari apakah bentuk, apakah sifat, okey, sifat bakteria tu. Lepas tu dia baru boleh menyerang. Jadi dia pakai masa sedikit, tapi lepas dia kenali bakteria ni dia akan ingat selama-lamanya. Lepas tu kalau bakteria yang sama masuk lagi, dia tahulah macam mana nak menyerang. Pakai pistol ke, okay, ada pakai pisau ke, okay, dia tahulah. Okay, dia akan membentukkan antibody, pistol, pisau untuk menyerang. Okay, sangat-sangat cepat. Jadi inilah adalah perbezaan di antara innate dan inactive. Kita perlukan dua-duanya, innate dan adaptive, pertahanan pertama dan pertahanan kedua. Sebab kalau kita kuat, okay, badan kita kuat, okay, sistem imun pertahanan pertama kuat, kita tak akan selalu sakit ke apa-apalah. Okay, lepas kita dah tahu ni, okay, kita nak masuk ke slide kedua.
Okey, nutrisi. Okey, nutrisi tak seimbang. Masa kita punya nutrisi dekat barang kita tak seimbang ni, jadilah immunity akan menurun. Okey, immunity akan menurun. Jadi tak kisahlah, tak kisah jenis mana, okey, innate ke adaptif ke, dia akan menjejaskan metabolisme. Okey, metabolisme lepas tu sel kita akan tak sihat lah. Okey, selain daripada nutrisi tak cukup lah, kita juga boleh tengok daripada kelihatan seseorang. Tapi tak semestinya sebab orang gemuk, okey, orang gemuk mungkin mereka tak cukup nutrisi. Sebab mereka makan semua benda-benda yang kaloris tinggi. Okey, jadilah nutrisi, nutrien tak cukup. Jadi untuk kanak-kanak mereka suka pilih makanan, ada yang dia suka, ada yang dia tak suka. Orang dewasa kehidupan mereka tak seimbang, stres, okey, dan suka pilih makanan juga. Okey. Dan untuk orang tua ni mereka tak suka makan banyak, mereka tak rasa nak makan banyak. Okey, dan mereka tak boleh nak uruskan kehidupannya. Jadi mereka susah nak ambil, nak dapatkan nutrisi yang seimbang dan cukup. Memori mereka pun akan menurun. Okey. Jadi hari ini kita nak fokus kepada spirulina. Okey, kita fahami dulu. Okey, spirulina. Jadi apakah spirulina? Apa itu spirulina? Okey, jadi sebenarnya spirulina ini dia merupakan nenek moyang, nenek moyang untuk banyak-banyak tumbuhan. Kenapa? Sebab dia didapati pada 3 bilion tahun dulu. Okey, 3 bilion tahun dulu, dan pada masa itu banyak tumbuhan pun tak muncul lagi, tak tumbuh lagi. Dan spirulina ni dia bagi oksigen kepada bumi. Sebab spirulina ni dia menjalankan fotosintesis. Dia menggunakan CO2, cahaya, udara dan air untuk menjalankan fotosintesis, dan dia akan bagi oksigen kepada dunia bumi ini. Jadi dia beza dengan sayur-sayuran yang biasa, dan dia memang dia bagi oksigen kepada bumi, barulah kita akan dapat oksigen. Jadi dia beza dengan sayur-sayuran yang biasa, sebab nutrisi dia sangat tinggi, dan dia tinggi 1000 kali, 1000 kali daripada sayur-sayuran. Contohnya, kalau kita menggunakan setiap 30 tablet ataupun 3 sudu serbuk spirulina, 30 tablet ataupun 3 sudu serbuk, dia sama dengan 300 apple. Apple, beta carotene, 420 carrot, vitamin B3, 31 mangkuk nasi punya vitamin B1, lepas tu 23 lemon, iron, 20 capsicum, vitamin E, dan 18 telur, vitamin B2, dan juga 80 salmon, vitamin B12. Nampak banyak-banyak yang dia ada. Lepas tu dia sangat-sangat pekat, sebab dia telah dikeringkan. Dia telah dikeringkan. Jadi suplemen-suplemen yang telah dikeringkan, dia ada nutrisi yang sangat-sangat pekat, sangat pekat. Jadi sangat cepat untuk diserapkan oleh badan kita. Semua nutrisi ni sangat pekat dan dia sangat unik tau. Spirulina ni dia sangat unik dan dia sangat istimewa. Sebab dia ada 60 jenis nutrisi, 20 mineral, 18 protein tumbuhan, dan juga dia ada sikit minyak yang baik. Jadi dia memang sangat beza dengan tumbuh-tumbuhan yang biasa. Yang biasa tu mungkin protein dia kurang sedikit selain daripada kacang-kacang. Tumbuhan-tumbuhan hijau, protein mereka kurang selain daripada brokoli lah. Tapi untuk spirulina ni, dia ada sangat-sangat tinggi dalam nutrisi dia. Jadi soalan kedua, selain daripada dia membekalkan nutrisi yang seimbang, bagaimanakah spirulina memberi manfaat kepada sistem imun kita? Dia juga bantu immunity kita. Jadi dia selain daripada itu, dia juga ada banyak-banyak hidden function, fungsi-fungsi tersembunyi. Jadi kita nak menerokai tentang
Alkaline Spirulina, kajian-kajian yang terkini. Sebelum kita masuk kepada kajian-kajian tersebut, kita nak memahami tentang struktur Spirulina dulu. Dan Spirulina ni dia ada juga nama Cyanobacteria. Okay? Bakteria. Memang dia sebenarnya bakteria tau. Okay? Dia bakteria. Jadi untuk Spirulina ini, dia juga dipanggil oleh bakteria biru. Anda boleh nampak lah struktur dia. Dia ada dinding sel, okay? Dekat luar dia ada dinding sel macam kulit kita, okay? Dinding sel, okay? Dan sel membrane, okay? Sel membrane. Dan paling istimewanya, struktur dia ada sel dinding sel dan dia ada membrane sel dan lepas tu dekat dinding sel tu ada LPS dan PPG. Sekali lagi LPS dan PPG. Anda tak perlu nak fahamkan LPS tu apa, PPG tu apa, asalkan anda tahu, okay, LPS, PPG. So, asalkan bakteria yang ada LPS dan PPG kita dipanggil sebagai gram negatif. Bakteria-bakteria yang ada LPS, ada PPG, kita panggil dia sebagai gram negatif lah. Dia dikategori oleh dinding sel dia. Kalau yang ada LPS, PPG, dia akan jadi negatif lah. Kalau tak ada, dia positif lah. Okay. Inilah untuk kita kategorikan sifat bakteria tu. Dia beza dengan penyakit-penyakit yang COVID positif, COVID negatif, bukan. Dia beza. Okay. Untuk gram negatif, okay. Untuk gram negatif sahaja. Jadi kalau dia gram negatif, okay, dinding dia ada LPS, ada PPG, okay, dia ada dua substan ini, okay, dan dua substan ini, jika badan kita kita ada sel imun yang kuat yang cukup, okay, sebab dalam badan kita kita ada sel imun kan, kita juga ada IgG, IgE. Okay, dan ada tertentu, okay, sel imun yang tertentu dia boleh bergabung, dia boleh bergabung dengan LPS dan PPG, boleh bergabung, boleh berkahwin, boleh buat akad nikah, serius, okay, sebab dia boleh bergabung dengan sel imun kita, untuk LPS, PPG dengan sel imun kita. Jadi apa yang akan berlaku selepas mereka berkahwin? Okay, gambar ini tunjukkan. Okay, dia akan tunjukkan, okay, kompleks menguatkan imun untuk kebaikan ketebalan semula jadi. Anda boleh nampaklah dekat purple color, okay, warna anggur ni. Inilah dia macam station tol. Masa kita nak lalu tol ini, station tol, okay, dia hanya terima substan yang tertentu. Dia bukan bagi semua orang lalu ya, dia hanya bagi something, okay, substance yang tertentu untuk lalu. Dan dekat Spirulina kita ada LPS dan PPG, dan warna ungu ni dia boleh accept, dia boleh menerima LPS, PPG dan dia boleh bergabung dengan sel imun kita dan mengaktifkan sel imun kita. Macam kita nak lalu tol ni, kita tekan touch and go, kita boleh lalu. Okay, dan kita boleh mengaktifkan LPS, PPG ni, mengaktifkan sel imun kita. Dia bolehlah memulakan kerja-kerja sel imun. Dia boleh membekalkan, okay, respon imun. Membekalkan respon imun. Bagilah sistem-sistem sel imun kita lagi responsif, lagi aktif untuk menyerang bakteria. Jadilah aktif dia akan sangat-sangat hebatlah. Okay. Jadi lepas kita makan Alkaline Spirulina, okay, sebab dia ada LPS dan PPG dekat dinding sel kita, dinding dia. Jadi lepas kita makan, okay, lepas kita bergabung dengan sel-sel imun badan kita, okay, dia boleh aktifkan, boleh kahwin dengan sel-sel imun ini. Jadi kita panggillah dia sebagai satu superfood dan dia ada potensi untuk aktifkan sel-sel imun kita. Dia boleh meningkatkan immunity badan kita semula jadi. Dekat badan dia. Okay. Sebab dia macam bakteria tau. Dia nampak macam bakteria tapi dia bakteria yang baik.
Dia bakteria yang baik. Lepas dia bergabung dengan sel imun kita, dia boleh meningkatkan aktif sel imun kita, dan dia juga boleh tambah lagi sel-sel imun badan kita. Maksudnya imun kita lah boleh melahirkan lagi banyak-banyak sel-sel imun. Jadi kita punya sistem imun ni akan lagi aktif lah. Dan juga kajian juga menunjukkan bahawa lepas kita menggunakan spirulina ni, dia boleh tambahkan antibody dalam serum kita. Antibody tau, bilangan tu boleh tambah. Antibody dalam badan kita ada IgG, IgA, IgM, IgE, semua ni antibody kita lah. Dan dalam darah kita, antibody ni semua tambah. Jadi semua reaksi-reaksi ni tunjukkan bahawa spirulina ni dia memang boleh tambahkan kekuatan imun kita, menguatkan imun kita, dan kita boleh dibantu oleh alkaline spirulina. Dan dia boleh melatih sel imun kita supaya lagi-lagi aktif dan sihatlah. Sebab kita punya sel-sel imun telah dilatih macam army, macam tentera. Mereka dah tahulah macam mana mereka nak handle musuh, nak menyerang balik. Mereka telah sangat-sangat hebat. Jadi latihkan sel imun kita untuklah kita menyediakan pada masa bakteria masuk kepada dalam badan kita. Jadi dekat sini kita nak kongsikan kajian ini. Kajian ini dia yang telah dijalankan oleh alkaline spirulina. Dia bukan jenama spirulina lain lah. Dia menggunakan alkaline spirulina. Sangat best. Dan dia telah dijalankan dalam badan tikus. Badan tikus yang kecil. Selama 6 minggu untuk observe, untuk tengoklah apakah kesan dia. Apa dan macam mana dia boleh membantukan sel imun kita. Dan nampaklah dekat sini kita juga dekat mention, dia boleh meningkatkan sel imun kita sebanyak 29% sehingga 57%. Jadi kenapa kita ada 2% ini? Untuk 29% ni, untuk seorang orang dewasa yang makan 20 tablet spirulina. Jadi kalau kita makan 20 spirulina, kita boleh tambah sebanyak 29%. Jadi untuk 57% ni orang yang makan 40 tablet spirulina. Jadi dia memang boleh bagilah banyak-banyak reaksi imun ke, kesihatan imun ke, dia memang sangat memanfaatkan sistem imun kita. Jadi dia memang boleh aktif semula sel-sel imun kita. Dan dia ada MK, kita punya MK cell, tadi kita kata MK ni, MK cell juga tambah 57% sehingga 110%. Dan juga kita nak tunjukkan IgGA dan IgN. Dekat chart dekat sebelah kanan ini, IgGA, IgN semua tambah tau. Sangat-sangat best, semua tambah. Sebab lepas tikus-tikus ni mereka makan spirulina ni, dan mereka punya IgGA, IgN semua tambah sebanyak 9% sehingga 21%. Tapi korang boleh nampak, tapi dekat IgE ni dia tak tambah tau. IgG dia tak tambah. Kenapa? Sebab IgE dia akan tambah. Dia boleh tambah masa kita allergic. Masa kita dapat allergic, kita akan tambahkan IgE. Dia untuklah handle allergic semua dalam badan kita. Jadi kenapa antibody lain semua bertambah, hanya dia IgE je yang turun. Dia takkan bawa kesan allergic. Tapi ini maksudnya badan anda sihatlah. Sebab masa kita tak sihat dia akan meningkatkan. Jadi masa kita sihat dia takkan meningkatlah. Inilah logik dia. Secara senangnya. Jadi ini bermaksudnya badan kita sihat dan kita tak perlu IgE. Dan tapi kita punya badan ni adalah boleh membawa kesan yang boleh sangat best untuk mempertahankan allergic.
Jadilah inilah kesan dia. Ini tunjukkan dia bukan sahaja tambah imun, Alkaline spirulina juga menseimbangkan, okey, menyeimbangkan imun kita. Okey. Jadi inilah kajian yang terkini secara keseluruhannya. Jadi dia macam bakteria, tapi dia sebenarnya bakteria yang lain, dan dia bolehlah melatihkan sel-sel imun dalam badan kita. Dan juga dia ada kandungan-kandungan yang sangat-sangat best yang dapat bantu badan kita. Yang pertama, protein. Protein. Dalam badan kita kan, kita perlukan protein untuk cipta lagi sel-sel yang baru. Kalau tak ada protein, tak ada sel barulah. Okey. Untuk memulihkan sel yang rosak juga perlukan protein. Okey. Jadi walaupun kita punya Alkaline spirulina ni dia ada banyak protein, tapi sebenarnya bukan semua Alkaline spirulina, bukan semua spirulina jenama lain ada juga kandungan protein yang tinggi seperti Alkaline spirulina juga. Okey. Alkaline spirulina ni kita ada 59% protein satu tablet, tapi untuk jenama yang biasa dekat luar tu mungkin dia hanya ada 37% kandungan protein sahaja. Maksudnya Alkaline spirulina memang sangat-sangat kuat, sangat-sangat best dalam protein. Dia memang tinggilah protein dan bukan semua jenama sama. Dan lepas tu dia juga ada ficozyanin. Ficozyanin ini juga merupakan bahan aktif, okey, bahan aktif yang boleh tambahkan sistem-sistem sel-sel imun dalam badan kita. Okey, banyaklah kajian yang menunjukkan bahawa Alkaline spirulina dia boleh meningkatkan, okey, kekuatan imun kita untuk banyak-banyak bakteria pun boleh. Dan saintis-saintis semua percayai bahawa Alkaline spirulina seperti best macam ini sebab dia ada ficozyanin yang menolong kita sebagai pengguna untuk menghapuskan bakteria-bakteria dalam badan kita. Dan dia memang bezalah dengan spirulina jenama lain sebanyak 2 kali. Okey, dia lagi banyak bahan-bahan nutrisi. Okey, contohnya setiap 100 gram Alkaline spirulina kita ada 4,000 ficozyanin, tapi untuk jenama biasa hanyalah ada 2,000 macam tu sahaja. Jadi kita lagi tinggi 2 kali, sebanyak 2 kali. Sebab kita memang best Alkaline spirulina. Jadi masa kita beli sesuatu produk, kita kena memastikanlah kualiti dia dan cara penghasilan dia. Kita kena memastikan okey, kualiti dia beza dan dia ada kepekatan nutrisi yang tinggi. Jadi mungkin anda akan ingat, okey, spirulina ni dia memang vitamin yang banyak, tapi saya juga boleh makan multivitamin kan. Dan mungkin multivitamin tu saya boleh tentukan berapa bilangan saya nak makan, berapa miligram nutrisi saya nak makan dapatkan. Tapi masalahnya dia multivitamin ni dia bahan artificial. Okey, dia artificial, dia bukan makanan semula jadi. Jadi inilah masalahnya. Jadi untuk multivitamin ni dia memang ada banyak-banyak chemical, banyak-banyak bahan-bahan nutrisi-nutrisi. Jadi masa dia banding dengan Alkaline spirulina yang bahan semula jadi ni memang tak boleh banding. Sebab untuk makanan semula jadi ni dia ada banyak-banyak kebaikan untuk sel imun. Kita boleh ada bahan-bahan antioksida, anti radang, okey, untuklah dalam Alkaline spirulina kita. Jadi dia beza dengan multivitamin artificial yang dekat luar tu. Dia boleh anti radang, okey, dia boleh anti oksida dan meningkatkan sistem imun kita, dan dia ada juga fungsi-fungsi tambahan. Dan multivitamin tak ada. Sebab dia bukan makanan semula jadi, tapi untuk spirulina dia merupakan makanan yang semula jadilah. Okey, dan untuk Alkaline spirulina ni dia memang sangat best dan dia adalah makanan, bukan sealang-alangnya, bukan suplemen sahaja. Dia juga makanan yang membawa banyak-banyak nutrisi, dan melalui kajian kita boleh nampaklah Alkaline spirulina memang best untuk sistem imun kita. Jadi untuk sel-sel untuk bahan-bahan seperti ini, okey,
kita ada kandungan nutrien yang sangat tinggi, Dan tapi untuk multivitamin ni dia juga ada kandungan nutrien yang tinggi, tapi mungkin dia untuk pesakit. Dia mungkin untuk pesakit, dia mungkin untuk orang-orang tertentu, tapi untuk spirulina dia untuk semua orang pun boleh makan. Siapa-siapa sahaja boleh makan dan dia tak ada apa-apa kesan sampingan. Okey, ia merupakan makanan secara semula jadi dan jadi inilah okey perbezaan multivitamin dengan alkaline spirulina. Jadi jangan kelirukan sendiri ya. Jadi terakhirnya kita nak tengok kenapa alkaline spirulina kita sangat-sangat mantap. Okey, kenapa dia membawa kesan yang berbeza? Jadi apakah kesan dia dan lepas tu apakah implikasi-implikasi alkaline spirulina yang berbeza? Okey. Jadi logik yang sama, spirulina yang sama, tapi ada kesan yang beza. Jadi jenama yang beza, dia ada kandungan-kandungan yang beza dan untuk mencapai kesan-kesan yang berbeza. Untuk alkaline spirulina ni kita sangat mementingkan cara penghasilan, proses penghasilan, dan proses-proses ini memanglah dia telah disahkan organik, dan juga telah dapat pelbagai anugerah antarabangsa untuk memastikan masa kita menghasilkan dia tak dijejaskan nutrien dia, dan cara penghasilan dia kita kena preserve, kena simpankan semua kandungan nutrien dia. Untuk tablet alkaline spirulina tablet ni dia tak ada apa-apa bahan-bahan tambahan aditif, tak ada. Dan dia tak perlu apa-apa bahan tambahan untuk jadikan bentuk tablet, tapi dia daripada serbuk spirulina jadikan tablet. Dan inilah sebab dia merupakan juara spirulina sepanjang 10 tahun. Dia juga disahkan oleh Dr. Yasumasa di Jepun. Dr. Yasumasa yang dia yang menciptakan alkaline spirulina dan dengan ayah dia sekaligus. Jadilah tadi kita juga berkongsi tentang alkaline spirulina. Semua kajian-kajian yang kita sebutkan tadi adalah daripada Dr. Yasumasa. Jadi dia ada kajian-kajian yang tersendiri saja. Maksudnya kajian alkaline spirulina ni kita ada kajian alkaline spirulina yang untuk jenama lain ataupun untuk benda-benda lain bukan senang untuk dapatkan kajian diri ya. Jadi kualiti dia beza, kesan dia beza. Jadi hari ini kita teknikal sikit, tapi kalau anda nak tengok balik alkaline spirulina yang lagi mudah untuk fahami, anda boleh pergi Alkaline Story YouTube channel kita untuk tengok balik episod-episod alkaline spirulina pada episod dulu. Thank you everyone dan bye-bye.